Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sambung kembali dengan soalan 24. Okey, kita tengok soalan 24. Puan Laila membeli 3 kotak limau. Setiap kotak mengandungi 80 biji limau. 24 biji daripada jumlah limau itu busuk. Okey, 3 kotak. Satu kotak ada 80 biji. Jadi jumlah semua sekali 80 darab 3. So, kita dapat 240 biji jumlah semua sekali. Okey, 24 daripada jumlah itu busuk. 24 biji ini rosak. Dah busuk. Soalan dia, berapakah peratus limau yang elok? Okey, kita tahu jumlah, kita tahu yang busuk, tapi kita tak tahu yang elok. So, macam mana nak tahu bilangan yang elok? 240 tolak 24. Sama dengan 216. Ini yang elok. Okay, soalan ni nak peratus. Okay, bila peratus, kita mesti darab dengan 100%. So, dekat sini saya tunjukkan awak dua pengiraan. Okay, biasanya murid akan terus ambil. Sebab dia dah tolak kan. So, murid akan ambil ni. Dan 216 perkan dengan jumlah semua darab 100%. Okey, ini kita terus nak dapatkan peratus buah yang elok. Okey, ataupun kita boleh lihat dekat sini. Buah yang tak elok, buah yang busuk ada 24. 24 perkan dengan semua sekali 240 darab 100%. Ini buah yang busuk. Okey, apa-apa pun jumlah dia mesti 100% kan? Okey. Di antara kedua-dua ni, kiri dan kanan ni, yang elok dengan yang busuk ni, pengiraan mana yang awak nampak senang sebenarnya? Okey, kalau kita lihat pengiraan yang nampak senang, pengiraan yang mana? Pengiraan yang busuk. Sebab dia nombor yang sama. Okey, so yang ni senang nak kira. Kita boleh potong sifar. 24 bahagi 24. Per ni bahagi. 24 bahagi 24 boleh potong jadi 1. 1 darab 10. 10%. Okay, bila yang busuk 10%, yang elok mestilah 90%. Okay, so pengiraannya lebih senang kalau kita kira peratus yang tak elok. Okay, kita boleh je kira yang ni, tak ada masalah. Awak boleh potong sifar macam biasa. Okey, 216 darab 10, 2160. Bahagi dengan 24. Tak ada masalah. 2 tak boleh, 21 tak boleh, 216. Okey, 216, 9. 9 darab 4, 36. Okay. Sama je. Cuma, kita tengok yang mana yang boleh jimatkan masa kita. Okey. So, sama je mana-mana pun. Jadi soalan 24, sebab dia nak peratus limau yang elok, jadi jawapan dia ialah D. 90%. Okay, kalau awak lihat kat sini pun memang dia ada letak jawapan 10% ni. Sebab dia dah standby untuk awak cuai. Kadang-kadang kita kira 10%. Tak baca soalan sampai habis, terus tanda 10%. Sebab itulah salah. Okey, kita terus pergi pada soalan 25. Sejumlah 200 biji ciku diberikan kepada Salma, Ruhil dan Liza. Salma dan Ruhil mendapat sama banyak. Okey, Salma, Ruhil sama banyak. Liza mendapat 10 biji kurang daripada Ruhil. So, Liza ni tolak 10 daripada dua orang ni. Okey, jumlah dia mesti 200. Jumlah dia mesti 200. Jumlah dia mesti 200. Jadi, macam mana kita nak tahu? Okay, biasa kalau melibatkan dua orang, dua individu, tak ada masalah. Okay, so sekarang dia melibatkan 3 individu. Kita boleh guna try and error lah. Kita cuba satu persatu. Okay, dia nak tahu ciku Ruhil. Okay, tak ada masalah sebab Ruhil dengan Salma ni bilangan ciku dia sama. So, kita kira. 60. Okey, kalau Salman 60, Ruhil mesti 60. Liza
tolak 10 daripada Ruhil. Maksudnya 60 tolak 10, 50. 60, 120. 120 tambah 50, 170. Jadi A salah. Kita tengok B, 70. Okay, Salma 70, Ruhil mesti 70. Liza tolak 10 dari Ruhil. 70 tolak 10, 60. Kita tengok jumlah dia. 70 tambah 70, 140. 140 tambah 60, 200. Okey, so kita dah jumpa jawapan dia. Soalan 25, jawapan dia B. Okey, kita teruskan dengan soalan 26. Soalan 26, jadual menunjukkan perjalanan bas dari Kota Baru ke Kuala Lumpur. Okey, dia bertolak 15 Jun 10.30 malam. Okey, kalau soalan melibatkan tempoh masa, dia sebenarnya lebih selamat kalau kita jawab dalam sistem 24 jam. Maksudnya kita tukar dia menjadi sistem 24 jam. So dekat sini kalau 10.30 malam, PM kita tambah 12 kan. Jadi dia jadi jam 22.30. Jam 22.30. Okey, kat sini pula 7.3/4 jam. Okay, sama dah macam tadi. Kalau tadi kita bayangkan dia berada pada 1/4. Kalau awak tak hafal, bayangkan muka jam. Okay, 1/4, 2/4, 3/4. Okay, jarum minit berada dekat sini. Nombor 9. Berapa minit tu? Okay, kalau jarum minit berada dekat sini, maksudnya dia 45 minit. So, 7 jam, 45 minit. Okay, nyatakan bilakah bas tersebut tiba di Kuala Lumpur. So, kita nak tahu waktu tiba. Waktu tiba kena tambah. Kita buat bentuk T sebab dia melibatkan 2 unit. Jam dan minit. Okay, kita tengok waktu mula dia, waktu bertolak dia 22.30 sebab kita tukar dia sistem 24 jam tadi. Okay, dan tempoh perjalanan dia 7 jam 45 minit. So, kita nak tahu waktu tiba, waktu tamat, waktu sampai. Kita guna operasi tambah 7.45. Okay, kita tambah je macam biasa dalam rumah masing-masing. 5, 3 tambah 4, 7. 2 tambah 7, 9, 2. Okay, satu yang jelas dekat sini ialah 75. Kenapa? Sebab 75 tak boleh berada dalam rumah minit dah. Sebab dalam rumah minit boleh ada 59 minit je. Dia dah lebih. So, apa kita nak buat? Kita tolak 60. Tolak 60 tambah 1. Sekarang dia jadi 30 jam 15 minit. Kita pun ingat balik. Dalam tajuk masa dan waktu, kita cuma belajar sampai 23.59. Iaitu dalam sehari hanya ada 24 jam. Maksudnya dia dah melangkaui hari lain. Dia dah masuk hari lain sebab dia dah lebih 24 jam. So, apa yang kita perlu buat dekat sini? Tolak saja 24. Sebab dia dah masuk hari lain. Kalau dekat sini tadi hari 15 Jun. Okay, kita dah tolak 24. Dia dah masuk hari lain. Iaitu 16 Jun. So, pukul berapa ni? 30 tolak 24, 6. Jadi, 6.15 AM 16 Jun. 6.15 pagi. Kita tengok A dah salah. C pun salah. Jadi jawapan dia B. 26 jawapan dia B. Okey, kita pergi pada soalan 27. Hitung jumlah harga buah termahal dan termurah. Okay, 40% daripada durian. 40% daripada durian. Saya congak. Saya pecahkan dia jadi 10-10. Okay, kalau 10% ialah RM3.50. Kalau 40%, RM3.50 darab dengan 4. Dapat RM14. Okay, RM3.50 dapat RM14. So, manggis RM14. Soalan dia apa? Hitung jumlah harga buah. Jumlah total. Maksudnya kita kena tambah. Buah termahal dan termurah. Okay, termahal kita dah nampak RM35. Termurah RM12.50. Sebenarnya kalau manggis tu kalau kita tak kira pun tak ada masalah kan. Tapi kita kena kira untuk kita tahu adakah terlibat tak dengan buah manggis tu.
Okay, so kita nak jumlahkan. RM35 tambah RM12.50. Jadi jawapan soalan 27 ialah B. Soalan 28. Okay, ML. Jawapan ni nak dalam ML. Jawapan nak dalam ML. Ni 1090 ml. Sifar pelan 25 liter lebih daripada baldi N. Maksudnya 250 ml lebih kena tambah. Tambah dengan 1090. So 5 tambah 9, 14, 3, 1. Ini untuk baldi M sahaja. Soalan dia apa? Soalan dia hitung jumlah air dalam semua baldi. Jadi kita kena tambah. Tambah KLM. Jawapan untuk soalan ni ialah C. 28 jawapan dia C. Kita teruskan dengan soalan 29 dan 30. Encik Sabri melabur RM40,000 untuk pendidikan anaknya. Bank memberi faedah mudah. Okey, faedah ada dua. Satu faedah mudah, satu faedah compound. Faedah mudah ni senang sebab kita boleh terus darab je dengan berapa tahun. Kalau faedah compound, kita kena kira balik untuk setiap tahun. Okey, so dia faedah mudah, tak ada masalah. 3.5% setiap tahun. Berapakah jumlah faedahnya? 3 tahun. So kita kira lah. Walaupun dia perpuluhan, dia tetap 3.5 per 100 darab dengan RM40,000. So kita boleh tolak, kita boleh potong sifar, boleh potong 2 sifar. Tinggallah 3.5 darab 400. 3.5 darab 400 terdapat RM1,400. Okey, ini untuk setahun. Soalan dia nak 3 tahun. Jadi 1,400 darab 3. Jawapan soalan 29 adalah C. Kita pergi pada soalan yang terakhir iaitu soalan 30. Kotak A, kotak B. Nisbah jisim kotak A dan kotak B. Okey, nisbah. Okey, so A. Disebut A dulu kan? Jadi kita tulis A dulu. A kepada B. 2, 5. Maksudnya nisbah 2 kepada 5. Ni dia punya nisbah. Okey, tapi dia beritahu awak kotak A ialah 8 kg. Kotak A ni kita tahu berat dia 8 kg. Hitung jisim dalam kg bagi kotak B. Okey, soalan nisbah dia berkait dengan kadaran. So kalau awak lihat dekat sini, dia wakilkan 8 kg ni dengan 2. Dia wakilkan. Sepatutnya 8 kg tapi dia wakilkan dengan 2 je. So apa sebenarnya hubungan 2 dengan 8 ni? Apa kadaran dia? Apa relation dia antara 2 dengan 8? 2 nak jadi 8 ni macam mana? 2 nak jadi 8, kita darab dengan 4. 2 darab 4 sama dengan 8. So, kalau kiri kita darab 4, kanan pun kita akan darab dengan 4. So, 5 pun akan darab 4. Sebab dia berkadaran yang sama. So, 5 darab 4 sama dengan 20. Unit dia kg lah. Hitung jisim dalam kg bagi kotak B. So, soalan 30, jawapan dia ialah A, 20 kg. Okey, so yang mana lewat hantar, boleh semak sendiri, fahamkan setiap soalan yang awak salah. Fahamkan. Jangan hanya semak untuk jawapan saja. Fahamkan juga kenapa awak salah. Okey, so macam biasa yang lewat, tulis pada ruangan komen nama dan markah yang awak dapat. So, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.